Kita sementara kita sholat isya kita ada ini dan adalah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnia-Nya, nikmatnya yang dapat sama-sama kita berada di majlis tazkirah menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat yang berdoa pada kita dapat bahagia dari doa. Maka bagi saya di peluang yang singkat ini, saya mari nak bawa saya dan ikhwah sekalian kita mari kenal seorang perempuan. Karena sejarah lelaki banyak kita dunia. Kita mari dengar orang baik yang mati dia pada tahun 2005 BCE. Yang mana seorang perempuan ini dikenali dalam sejarah perjuangan Islam. Namanya Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali kalaulah orang perjuangan Islam baik lelaki dan perempuan, terutama bagi orang wanita, mereka mengkaji tentang perjuangannya. Dan dia berkali-kali hidup dalam penjara, di mana pernah berlaku di Mesir semasa beliau masih hidup lagi, Zainab Ghazali. Ada ahli akhbar, ahli berita mari duk tanya, mari dawah sampai di bulan Ramadan, maka algi tanya ulama ni. Maka salah satu daripada ahli akhbar mari duk interviewnya termasuk seorangnya Zainab Ghazali. Zainab Ghazali dia ceritanya, saya ni setiap Ramadan selepas salat tarawih dia tak tidur. Zainab Ghazali dia baca Quran, dan setiap malam 10 juz dia baca. Jadi setiap 3 hari khatam sekali Ramadan. Begitulah seorang ulama perempuan yang banyak baca Quran, termasuk seorang Zainab Ghazali. Dan dia di antara ahli hafal hadis Arba'in di Nawawi dan hadis Riyadhus Shalihin, dan beberapa hadis daripada hadis Imam Abu Daud. Hadis Abu Daud dia banyak juga hafal. Walaupun dia cenderung dalam fiqh dia kepada fiqh Abu Hanifah, tetapi dia alim juga tentang masalah fiqh Asy-Syafi'i dan fiqh lain-lainnya. Zainab Ghazali dia lahirnya pada tahun 1917 Misri, dan dia nama Zainab Al-Ghazali Al-Hubaili. Dia adalah pengasas kepada Jamaah Muslimah pada tahun 1973. Pada tahun 1937 Masehi dia letak satu pertubuhan perempuan. Kerana dia setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki dan hancurnya maruah dan kemuliaan umat Islam, maka di Mesir dan di negara-negara umat Islam tidak didengari suara azan di masjid. Tempat kita tak ada kecil. Dan ulama Azhar di masa itu pun sibuk dengan ilmiah dan tidak didik dengan ilmu-ilmu agama. Hanya mereka mengkaji ilmu, tapi segi terbiah mereka jauh, tidak ada terbiah dengan cara baca. Yang paling banyak yang mereka kaji di segi ilmi, di segi lugahnya, di segi ilmunya, dan bermujadalah berdialog dari kalangan para ulama. Sehingga anda tanya tentang bismillah, halah, jangan ada banyak. Muta'alaq dia tu ayat Quran ke bukan ayat Quran. Jadi ayat ulama pasal. Kita bukan menentang ulama dan bukan menentang ijazah dia, tapi kesedaran umat Islam tidak ada masalah. Bismillah muta'alaq ayat Quran ke bukan ayat Quran. Sedangkan bumi Palestin tak ada Israel. Kita mari dia fikir bismillah tak ada tanah dia. Palestin, Masjid Al-Aqsa, Israel tak ada. Dengan hal ini kesenangan daripada seorang perempuan yang
kepada orang-orang perempuan yang bertujuannya untuk nak didik perempuan dan nak bela orang perempuan, kerana banyak orang-orang perempuan di masa ketinggalan kena wak zalim dan suami mati dan sebagainya, dan ada suami mereka ditangkap oleh kerana mereka bersama dengan dua ikhwan yang dipimpin oleh Imam Hasan Al-Banna. Pada tahun 1937 maka Zainal Ghazali ada buah perjumpaan dengan ikhwan muslimin dan pimpinan mereka bersama dengan Imam Hasan Al-Banna dan ulama-ulama lain yang bertujuannya untuk ambil gerakkan jamaah muslimah ini jadi satu sayap kepada gerakkan ikhwan muslimin di Mesir. Tapi pengusuran ini ditolak, dirafak ataupun rufidah, dirafak oleh Zainal Ghazali. Tak tengok. Maka pada akhirnya 1948 di waktu tu ya 1940 net istihad negara Israel. 1948 Soviet mula-mula tangi, karena tangi kata bombing plastik jadi negara Yahudi Israel. Soviet baru mula-mula tekan. Jadi 1948 gak ke ikhwan dipilih mereka banyak kena tangkap di dunia. Dan disitulah buat pengobalan gak ke ikhwan. Maka Zainal Ghazali merasa yakin dan merasa sikap kepada pimpinan gak ke ikhwan muslimin, terutama kepada Ustaz Hasan Al-Banna. Kata ini lima satu perjuangan untuk nak menegakkan kemerdekaan dan kemuliaan Allah. Kerana sebelum daripada dia dah gak ada parti-parti politik. Bahkan gak Hizbul Ummah, Hizbul Al-Wafdu, yang kesemuanya mari dihimbau umat untuk nak bawa kemuliaan dan kemeruah umat Islam. Tapi mereka tidak ambil dasar perjuangan Islam. Oleh kerana Imam Hasan Al-Banna menyeru kembali kepada harakah Islamiyah, parti Islam, satu parti, satu jamaah yang mari nak gerak manusia dalam arti kata kerja dalam Al-Quran, ta'bidul ibad ila ibadillah, menyuruh manusia daripada manusia dan beribadat kepada ta'bidul ila ibadillah, daripada manusia dan beribadat pada manusia supaya manusia beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bakal demokrasi, bakal ini di masa itu mari taat kepada perundangan yang dibuat oleh manusia, mari ta'bidul ibad ila ibadatillah Subhanahu wa taala. Maka Zainal Ghazali memahami satu jamaah gerakan yang dipimpin oleh Syekh Al-Banna ialah mari nak seru manusia supaya beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan asal Banna tak boleh contoh gerakan ikhwan. Dia faham kepada hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab hatta Rabi'i kepada berjumpa dengan Raja Rom Rustum Raja Rom, maka Raja Rom duk tengok seorang Rabi'i ni orang Arab, dan dia bukan dari kalangan yang kaya. Serupa dia tu nombor nyakak, tak cukup nak dibalikkan. Tapi oleh kerana kemuliaan dia berjumpa dengan ketua negara Rom sebagai putusan Umar bin Khattab, apabila Raja Rom, ketua Rom tanya dia, apakah tujuan mari sini? Kalau mari nak harta, kami nak bagi harta, bergaduh. Tapi Rabi'i jawab satu ucapan yang cukup sempurna sejarah majulah. Dia kata, aku ataupun kami ini satu putusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari nak menyuruh manusia menyuruh manusia supaya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh manusia
dari masa itu agama masih ini kan agama api kan. Satu agama yang merusakkan manusia. Agama yang tidak membawa keadilan. Agama yang menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Min dzikil dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada kelawasan dunia akhirat. Itu agama. Daripada cerita nilai Imam Hasan al-Banna mai tok ke jamaah ikhwan muslimin, satu jamaah nak menyeru manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpijak kepada minhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan persetujuan daripada Zainal Ghazali dan ikhwan muslimin, maka jadilah jamaah muslimah ini satu sayang kepada ikhwan muslimin. Pada tahun 1949 timbullah satu pembunuhan Imam Hasan al-Banna, akhir matinya Imam Hasan al-Banna sebagai marsyid am yang pertama kepada ikhwan muslimin. Maka persetujuan daripada ulama ikhwan latihlah Hasan al-Hudaybi jadi mursyid am kepada ikhwan muslimin. Maka di masa inilah menjadi rasmi dengan tanda tangan daripada mursyid yang kedua kepada ikhwan muslimin, yaitu Hasan al-Hudaybi sebagai jamaah muslimah yang dipimpin oleh Zainal Ghazali menjadi sayap rasmi dan menjadi sayap resmi kepada ikhwan muslimin dan didikan kepada ini. Pada tahun 1954 jamaah Abdul Nasir keluar hukum ke semua latar rakyat. Kalau kita tengok di kaji musuh Islam apa maksud jamaah Abdul Nasir, hukum gantung kepada Abdul Qadir Abdah. Abdul Qadir dia lawyer ataupun dia pegawai, dia ada seorang adik tentang masalah fiqh al-jinayah. Abdul Syahid Abdul Qadir Abdah mati pada tahun ini. Syekh Muhammad Sahabali dan lain-lain lagi daripada ulama Islam. Dan termasuk juga Zainal Ghazali juga dipenjara dengan cara orang perempuan kena masuk gut tentera as-sujudul haram. Tapi dengan takdir Allah, Hasan al-Hudaybi mursyid ikhwan yang kedua ni bomo yang kata dia ni tak berapa jenat, tak berapa jenat yang kaki kata, maka dimaafkan, tidak dihukum tali ganda, dimaafkan. Jadi Hasan al-Hudaybi lepas daripada hukum gantung, daripada hukum jamaah. Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, siapa Isa, siapa lusa berapa Hasan Hudaybi sehat dan boleh dipimpin ke Islam. Masyaallah dunia. Dan inilah tabiat kerja Islam. Kerja Islam ni bukan dihambari dengan permaidani, bukan mudah, susah banyak. Kita tengok banyak sejarah-sejarah terutama Nabi kita sendiri, bukan saja adalah bawa agama, tapi mereka percaya. Nabi Musa alaihissalam hidup dalam rumah setelah, hidup dalam rumah Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa, Nabi lain, Nabi Muhammad sendiri, ayah dia pakai buat gana. Tapi dengan dasar dakwah yang berpijak di atas minhaj la ilaha illallah, walaupun bagaimana sekapai upasakan kepada Allah, akhirnya Hasan al-Hudaybi ditangkap dan dipenjara, dan banyak ulama-ulama ikhwan dipenjara dan termasuk ulama besar mereka.
Zainab Ghazali semasa dalam penjara, kerja besar dia baca ini kelebihan orang Arab. Dia ingat Quran di budak lagi, dan dia hafal hadis daripada budak lagi, dan ayah dia tu guru Quran dan orang alim bahasa Arab, dan bijak dan hafal hadis. Dan begini tak baik perjuangan Islam. Perjuangan pembawa dan pembangkit agama Islam ni, mereka mesti bersama dengan kita Allah, bersama dengan sunnah Nabi SAW, terutama dari segi wirid harian mereka. Sebab itu kita sangat duka cita lah kepada mana-mana penggerak perjuangan ada pekerja yang nak bawa umat kepada kemuliaan, tapi mereka jauh daripada kemuliaan. Sebab kekuatan umat Islam bersama kita. Sebab itu salah seorang ulama Islam di Mesir, dan dia pernah jadi Syekhul Azhar, dan dia pernah jadi mufti Azhar atau mufti di Mesir. Sebuah kitabnya namanya Kitab Banu Israel, Kitab As-Sunnah. Dia ada tulis tentang bumi Palestin. Sebab lambat ataupun takhir dapat kemuliaan, dapat kemerdekaan bumi Palestin, di antara lainnya orang Yahudi dia berpegang dengan kitab ilmu dia, kitab Taurat yang diubah, tapi orang Islam tidak berpegang. Sebahagian perjuangan Islam tidak berpegang kepada Quran. Mereka berpegang pada kaum Arab, Palestin, Arabiah dan sebagainya. Pada setelah Zainab Ghazali dalam penjara ni, dia ni dalam penjara ni pelik. Wali negeri kita tak ada guk pasal ni. Dalam guk dia ni sekat ambil kaki sampai di buku lari ni air. Letak ni titik air tak turun tak panas. Sejuk. Musim di Mesir di kalau musim sejuk ni, kita pakai baju hanku 5 lapis dia sejuk lagi. Luar baju sejuk dah. Kalau pokok pelajar Mesir ada di Mesir tahu lah. Baju hanku tu 5 lapis. Hari ni pakai ni tu dapat tu esok buka gila baju sampai tu sekali. Baju sejuk. Musim sejuk dia kalau tak pakai baju hanku lepas ni kalau lapis nanti nyakit rheumatisme. Nyakit yang sakit dah tu. Tapi Zainab Ghazali di kaki dia tu air. Musim sejuk atas kepala tentu. Dan lepas ni pula Ani Mekai pula tak lekuk. Bagaimana tergambar seorang perempuan dan umur dah banyak. Tapi walau bagaimana keadaan pun tetap dalam membawakan risalah. Kata lagi berubah. Putra mikir dengan kalau kita lah bantu Ani Mekai. Mikir riwayat daripada Zainab Ghazali sendiri. Pernah tentera 2 orang nak dirogol dia di buku. Dia pun tak ada tangan. Tak ada mampu nak jaga. Cuma dia batalkan dia menilai kafaru min ahlil kitab. Baca ayat dia kata tentera nak dirogol dia kata dia. Ya Allah dia di makna tu. Orang benci Quran, orang benci pun orang kafir, orang neraka, orang kitab. Mari dia baca. Senyap nak buat. Hatta tentera lain pula nak dirogol, nak wui pula. Sebab manusia dia apabila dia terjuru warah, apabila berlaku zina, berlaku benda tu merok status orang tu. Akhirnya Zainab dua waktu dia sakit dalam penjara, dia dapat pertahanan anak dia. Ini perjuangan di sini. Sebab itu kita apabila semakin dengar cerita Aisyah kena tunduk, lepas kita terasa cerita benda ni akan berlaku pula kepada orang yang perempuan yang dah bawa dakwah dan pada lelaki yang banyak
menyelesaikan kerja agama, nak jaga kemuliaan agama. Perancangan yang ditangkap juga ke ikhwan dan tangkap pimpinan mereka, alat perancangan ini dilayani dan disusun oleh Zionis, adapun Yahudi antarabangsa, untuk nak menyekat perjuangan Islam. Karena mereka mengetahui bahawa kejayaan umat Islam dalam membuka Palestin adalah benar. Semasa Umar Ibn Khattab, hatta Abu Ubaidah, hatta Khalid bin Walid, masa Abu Bakar, hatta Khalid bin Walid, dan Umar berwasiat kepada Muaz dan berwasiat kepada Abu Ubaidah, dia tak takut tentera Islam ramai dan dia tak takut senjata musuh tu banyak, tapi takut dari kalangan umat Islam ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam jauh daripada didikan Quran. Sebab apabila umat Islam ni jauh daripada didikan Quran, jauh daripada ajaran Islam, dan umat Islam melakukan maksiat, maka nasrah pertolongan Allah Taala. Sebab tu apabila buka Palestin, umat puncak mula-mula kata kemuliaan kita ni izzatul Quran, mahman ibtalin al-izzah lillahi azizullah. Kemuliaan ini Quran, kemuliaan kita ni Quran. Kalau kita mau kemuliaan lain pada Quran, azizullah, Allah Taala akan hancur. Apabila musuh Islam dia tahu kemuliaan umat Islam ni sebab Quran, buatlah cara bagaimana untuk umat Islam ni jauh. Terutama beri tuduhan kepada ulama-ulama, pembawa-pembawa Quran. Wah, bagaimana ucapan kata. Sebab itulah salah seorang ulama Mesir nama Syekh Surbasi. Syekh Surbasi ni dia termasuk mufti kepada Majlisul A'la kepada negeri Mesir, dan dia sebagai a'dha lajnah kepada Darul Iftah di Mesir, dan beliau ahli fiqh dan dia masuk fuqaha kepada Jamiah Azhar. Ada orang Afrika mari duk tanya berhubungi dengan Muhammad Abdul Wahab. Adakah Muhammad Abdul Wahab masuk orang kafir? Ada pun berbagai-bagai yang mereka kata Muhammad sesat dan sebagainya. Maka dia tulis satu kitab. Dalam kitabnya mencerah hukum, dan kitab ini sebagai rasmi kepada Papua Mesir, bukan seperti ini Mesir. Tumbet dari Darul Iftah, Dianah Masri, Darul Masri, dan pula tumbet daripada Majlisul A'la negeri Mesir. Tumbet lagi tak yas'alunaka fid din wal hayah, juzuk yang ke-9. Kitab ni sebagai fatwa risal rasmi kepada Mesir, fatwa Mesir. Syekh Surbasi mari dia rakyat kata orang yang tuduh Muhammad Abdul Wahab sebagai sahabat itu ialah orang orientalis, mustajrikun. Hari ni patut sedar. Saya nak minta dari orang Islam, hari dia tuduh Muhammad Abdul Wahab tu petua di Mesir. Petua kata orang yang tuduh Muhammad Abdul Wahab itu ialah puak orientalis, puak mustajrikun, iaitu orang-orang Eropah yang mari nak mengaji Islam kepada tujuan untuk nak khianat Islam. Mintalah orang Islam dan ini jangan tertipu dengan apa yang dibuat oleh orientalis. Dan Syekh Surbasi beri petua lagi, Muhammad Abdul Wahab adalah mujaddid Islam. Dirajah dalam kitab Yas'alunaka fid din wal hayat, juzuk yang ke-6 dan juzuk yang ke-3 dan juzuk yang ke-4. Ini kata musuh Islam. Mana-mana ada ulama mari nak gerak umat kelak pada kitab Allah dan sunnah Nabi, selalulah ada orang yang contoh kepala buat fitnah dan sebagainya. Dan memang fitnah ini berlaku kepada pembawa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Pada tahun
1965 Mesir, Jamal Abdul Nasir wafat. Dan mudah-mudahan sebagainya. Maka pejuang Islam, ulama-ulama gerak Ikhwan Muslimin, termasuk Zainal Ghazali, dibebas keluar dari penjara. Keluar dari penjara. Dan keluar mereka menyampaikan risalah Islam. Kerja Islam. Semasa orang tanya, semasa dia duduk dalam penjara sekitar 4 tahun sampai 8 tahun, dia kata itu berhak sementara. Tapi kerja Islam tak kerja agama. Lagi dia tu mati. Ada diizin Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1960 ni keluar undang-undang kajian MC bahwasanya beberapa orang itu kena masuk grup sekolah, termasuk Zainal Ghazali pula. Dan buat ni masuk grup tak nak pakai pasport, tak nak pakai undang-undang asal baik ke. Termasuk saya itu, termasuk Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah ni ulama besar Mesir, dan dia orang sangat alim tentang usulul fiqh, terutama fiqh dalam masalah Abu Hanifah dan fiqh Syafi'i, dan Syekh Ismail Yusuf dan lain-lain. Dan mereka ini dihukum datang. Hukum datang. Saya kutuk ulama besar, dia pernah menulis fi zilal Al-Quran dalam penjara, dan akhirnya dia boleh mu'alif fi tariq, dan berapa buah kitab-kitab itu. Dan memang dia manusia berhak salah dan berhak. Dan begitulah mana-mana ulama dan mufassirin, ulama muhaddis berhak salah, berhak. Dan itulah Imam Hasan Al-Banna. Kalau kita tengok dalam minhaj pembina agama Ikhwan Muslimin, dalam usul Isri dia ada likulli mujtahidin ra'yun wa likulli ra'yin imma sahih wa imma khata. Bagi tiap-tiap mujtahid ada pendapat, dan setiap pendapat memang benar dan memang betul, memang salah. Sekiranya benar mereka dapat dua salah, sekiranya mereka salah dapat satu salah, karena mereka dengan mujtahidin daripada mujtahid. Syekh Abdul rahimahullah yang alim, dan dia orang bijak, dan dia orang habis bahagian Allah. Dia baca Quran, kaji Quran, bukan dia berkaji dalam kitab. Dia ingat Quran masa budak lagi, ayah dia tak guru besar, alim. Nak ukur tak alim bagi orang detail dia dah. Kata Syekh Abdul ni banyak fihi dalam Quran ni banyak salah. Dan kita memang kita yakin Syekh Abdul ni banyak salah sebab dia manusia. Mufassirin yang pertama At-Tabari, ada lagi ulama dekat di sana. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari pernah berfatwa, bagi orang yang tak boleh baca Quran dan tak ingat Quran, boleh dia jampi dengan minta kepada ketua jin, dan itu khilaf aula, tidak ada. Dan pendapat ini ditentang oleh semua ulama. Banyak ulama mutakhirin dan ulama sebasanya, mereka tidak terima pendapat Tabari. Kita tidak terima pendapat Tabari bukan arti kita menolak Imam At-Tabari. Kita mesti terima segi keserjanawan, alim dan kealimannya, di segi fiknya, di segi hadisnya, sirahnya. Dan dia seorang ulama, kena aku ulama keserjanawannya. Demikian juga Syekh Qutb rahimahullah dan ulama-ulama ikhwan yang lain, keserjanawan, kealiman mereka kita terima, tapi bukan kemaksudman mereka tu ada pada mereka. Bukan mereka termaksud. Sebab itu Syekh Hawa rahimahullah dalam kitab Tanzil Al-Haq
ikhwan satu gerakan yang paling baik dan betul. Tapi bukan ikhwan tu harakat masuk ni. Bukan semua tu masuk berhak salah dan berhak betul. Sekiranya betul kita terima, salah kita tak terima. Begitulah ulama-ulama mana-mana dunia. Imam Syafi'i pun banyak bagi dia. Imam Syafi'i banyak tidak terima pendapat lain. Tapi dia aku kealiman lagi. Imam Syafi'i semasa dia lagi di Mesir, dia nak mengaji dengan Abu Hanifah, nak mengaji dengan apa? Dengan Imam Al-Lais. Tapi tak ada ngaji les mati. Dia dapat belajar dengan anak murid Imam Al-Lais. Dia bagi wayah satu masalah. Dia kata wa kana Al-Lais aqtahu min Malik. Dan Imam Al-Lais lebih faqih daripada Imam Malik. Sedangkan dia mula-mula belajar dia bersama dengan Imam Malik. Ini kita nanti sampai tu saya berasa duka cita sebahagia orang yang hidup baik, saya untuk melampau. Dan memang saya untuk itu bukan maksud banyak salah, dan memang ada salah. Tapi kebaikan yang lebih banyak, timbullah kebaikan. Berilah satu kemuliaan pada ulama Islam yang berkhidmat, yang kerja. Semasa dia ada di tali gantung, ada ulama kerajaan. Mari dia hisap itu mujalah. Kata la ilaha illallah. Satu yang aku kena penjara dengan sebab aku bawa la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu fakta ulama. Maya yang tidak ada tempat beribadah, tempat yang beribadah kepada Allah. Itu sebabnya tauhid uluhiyah. Tapi kalau kita diambil makna lagi, la hakimiyyata illa lillah. Tidak ada perundangan mereka perundangan Allah. Jadi Mesir dah tu bawa dasar ini. Sosialisme ataupun istiraki suyu'iyah. Tidak ada perundangan yang lain melainkan perundangan Allah yang benar. Sebab ni aku kena penjara dan bertanya kata. Perjalanan guys. Zainal Ghazali dan adik saya Kutub nama Hamidah bin Kutub hukum masuk penjara selama 25 tahun. 25 tahun selepas lambat ada seperti 25 tahun pun tak masuk. Bagi apa itu? Allah masuk. Bawa Islam, bawa risalah sampai kena masuk penjara. Dan orang yang ditangkap dihukum penjara mereka itu dia. Orang Islam. Orang Islam. Sebab itulah hadis yang diceritakan oleh Imam Tirmizi ini memang sangat tepat ada masa. Nabi SAW dia kata 5 buah. Satu mukmin kat situ. Orang beriman yang berkiri, mereka jadi musuh Islam. Munafik pun dia berwudu. Orang munafik benci pada perjuangan Islam. Tak nak lagi tak. Orang kafir bunuh Islam. Setan mai kena Islam. Nafsu mari nafsu, mari lawan orang Islam. Semasa Hasan Al-Hudaybi jadi bersyian kepada ikhwan muslimin, ada banyak pimpinan juga ke ikhwan muslimin minta kepada Hasan Al-Hudaybi ini kita kena bertawassul dengan kajian. Tidak kita mati-mati. Kita kena disuruh diri kita dan kita panggil umat mai kita sama dengan kajian MCA. Hasan Al-Hudaybi kata aku ini tidak akan terjadi seperti mana jadinya orang Islam di zaman kerajaan Abbasiyah, yaitu puak daripada keturunan Umayyah yang lagi langkah sungai, adik kepada Abdul Rahman Ad-Dakhil, dan mereka langkah sungai langkah nak pergi sebelah sana, maka puak Abbasiyah panggil lagi. Kami nak jaga, nak beri kehormatan dan kemuliaan. Apabila ada dia mari dekat, kita kata kakak dia, mari dekat mereka catat.
Dan hal itulah Abdul Rahman mengenai di sampai ke tepi sana. Abdul Rahman tak ada. Okey buka Andalus Barat. Kita akan lihat. Dengan kisah ni walau bagaimanapun aku tetap pimpin umat berasaskan kepada agama dan berpijak kepada minhaj la ilaha illallah. Mari mengajak manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zainal Ghazali walaupun ada orang nak rogo dia, ada berbagai cara, akhirnya dia dapat selamat. Maka pada tahun keadilan kerajaan Mesir buat persetujuan dia keluar daripada penjara. Dan banyaklah ulama-ulama Islam kubik dalam penjara, termasuk ulama Islam Mesir yang baru mati, Syekh Sa'rawi dan lain-lain lagi. Mereka ini bersama dengan ikhwan di masa itu, walaupun di akhir mereka sejauh sikit ataupun tidak bersama dengan ikhwan di segi tazim, tapi hati mereka dan persetujuan mereka bersama dengan ikhwan di sini. Pada tahun 1971 Zainal Ghazali dibebas setelah dia ada dalam penjara 4 tahun. Walaupun hukum dia 25 tahun dikali yang keluar ni, tapi dia duduk dalam hidup selama 4 tahun, maka dibebas dia. Pada tahun 2005 misi Zainal Ghazali mati, rahimahullah. Itulah sebahagian daripada sejarah Zainal Ghazali, perjuangannya di akhir-akhir ini, dan dia dikenali daripada sejarah. Dan kita dia lebih terjemah lebih dari 500 muka, setengah 700 muka kita dia hayat, layar wa hayat, dia ada layar wa dia tulis dan hayat. Dalam ini dia ada riwayat cerita dia dalam penjara dan cerita dia dalam membawa agama. Dia ni pernah dalam ikhwan tu suami dia tu mati. Suami tu mati. Apabila ada yang masuk minta dia kata dia ni setuju. Sekiranya disetujui oleh dua ikhwan muslimin dan pimpin dan ikhwan setuju kata seorang lelaki ni jadi suami dia, maka dia bersetuju. Tapi nak minta syarat sekarang. Nak minta jangan ada sekat, jangan ada katuk dia dalam membawa risalah. Maka seorang lelaki itu bersetuju. Maka lelaki ni ikut email atau ikut Zainal Ghazali kata, seorang suami dia bukan dari kalangan yang pimpin yang besar dalam ikhwan, tapi dia termasuk orang yang tahu. Dia inilah yang berkhidmat kepada Zainal Ghazali dalam membawa dakwah dalam menyusun risalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dikasihi sekalian, pembawa dakwah, risalah dakwah adalah kena sama di antara lelaki dan perempuan. Lelaki dengan perempuan daripada pihak li'adal li'awal kena kerja sama dalam bawa dakwah, baru dakwah cepat. Satu tu isteri dia, adik dia, anak dia juga bersama. Begitu juga Syekh Hasan Banna, anak dia Syekhul Islam dan anak perempuan dia juga kerjasama dalam bawa dakwah di sana. Baru di sana ni baru cepat. Dan kesemuanya pendidik dakwah Hasan Al-Banna dan ke-ikhwan, mereka mula didik dengan hafal. Sebab itu kalau dah nak Islam tak reti Quran ni sangat berat. Apatah lagi kalau lah kita dipahami Islam tapi tak reti turun kita Islam. Kita ia akan lembut, akan kufur tu masa. Sebab roh Islam kita Islam dia bahasa Quran. Kena kaji isi, kena bahas isi, kena mengaji tentang masalah hukum syarak. Baru tahu. Betul kalau tak tafakuh fid-din, kerja dakwah, kerja jemaah dia akan bergaduh satu masa. Sebab dia tak tafakuh. Kata taubat kerja agama lah.
Kerja agama ni bukan bisa. Kena berjamaah. Nabi SAW ada bersabda, "Amurukum bi khamsin amaranillahu bihinna as-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jamaah." As-sam'u wat ta'ah wal hijrah wal jamaah. Aku diperintah 5 kali. Satu dengan taat, jamaah, hijrah, jihad salah. 5 kali. Ada cerita tentang Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi kata Hasan Sahih. Hasan al-Gharib. Imam At-Tirmidzi kata hadis Hasan al-Gharib. Jamaah dengan taat, dakwah, jihad, jamaah dan jamaah. Itu satu kerja jamaah. Dalam Quran Allah inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Dengan cara saf. Saf di sinilah. Banyak ulama kata baik kita dengan cara jamaah. Dalam Quran banyak kul hadhihi sabili yad'u Allah ala basirah ana wa man ittabani, aku dah pengikut Nabi dan sahabat. Nabi jadi ketua, sahabat pengikut, itu tak ada jamaah. Dan banyaklah ayat-ayat yang mana itulah sebagai dalilnya kepada Imam Hasan al-Banna mari cetuh jamaah di tengah-tengah negara umat Islam dengan jauh dan besar, terutama di negara Arab dan orang Islam jauh daripada agama. Seolah-olah apa yang diibaratkan oleh email ataupun Fatihakan kata umat Islam berada di satu wadi, manakala ada Islam berada di satu wadi yang lain. Itulah menyebabkan keruntuhan dan kacau umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa a'udzu billahi min syaitanir rajim. Wassalamu alaikum.